Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di sini dan untuk kita sama-sama meneruskan muzakarah kita ataupun tazkirah kita mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bulan Ramadan ataupun puasa. Mudah-mudahan bila kita memahami dengan sebenarnya akan makna Ramadan, puasa, maka insya-Allah kita akan dapat melaksanakan ibadah puasa ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya, sehingga dengan itu puasa tadi membentuk diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintah Allah dalam semua bidang dan orang-orang yang berakhlak mulia sebagaimana yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini sebagaimana kita tahu adalah bulan agung. Rasulullah menggambarkan bulan ini sebagai syahrun azimun mubarakun, iaitu bulan yang agung dan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bila dikatakan bulan yang agung, makna bulan yang besar. Kenapa dia dikatakan agung? Kerana salah satu malamnya nanti ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadat kebetulan pula bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, iaitu di mana malaikat Jibril dan pasukannya turun ke dunia untuk mengucapkan salam, mendoakan kesejahteraan, keamanan, kedamaian kepada orang-orang yang beribadat, maka kelebihan yang kita perolehi ialah 1000 bulan beribadat ataupun dikira lebih kurang 83 tahun. Bukan senang nak dapat ibadat yang begitu banyak, kerana umur kita terhad. Kalau umur kita 83 tahun pun ibadat kita tak sampai 83. Kalau umur kita 100 tahun pun jumlah ibadat kita pun tak sampai 100. Belum tolak waktu bila kita mula. Kalau kita mula sejak daripada kita balik pun tak sampai 83 juga. Kalau tolak baliknya lambat, lagi lambatlah. Ada orang kan baliknya lambat sampai 25 tahun pun tak balik-balik. Dah berumah tangga pun tak balik-balik. Dah dapat anak pun tak balik-balik. Kerana tak sembahyang, tak puasa, jadi belum balik. Dia nak start balik tu bila nanti dah pencen, dah dapat duit CPF 55 tahun, barulah start nak kenal Allah SWT. Jadi masa yang mereka punya untuk beribadat tu singkat sangat. Jadi Alhamdulillah kalau kita telah dipilih oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang sentiasa beribadat sejak muda lagi, bersyukurlah kita kepada Allah. Dan lebih-lebih lagi kalau kita sejak kita muda-muda lagi kita dah mula berpuasa, Alhamdulillah lah. Cuma kita bukan buat muhasabah, kena nilai puasa kita sama ada puasa kita itu benar-benar menjadi ataupun tidak. Kalau kita dah puasa, lepas puasa pun masih sama macam dulu, masih orang kata kuat makan, tak boleh tahan nafsu nak beli itu makan ini, perangai pun masih sama lagi. Kalau dulu pemarah, panas baran, sekarang pun masih panas baran lagi. Kalau dulu kita sembahyang, kadang sembahyang, kadang tidak, maknanya rongak-rongak. Lepas puasa pun sama juga. Ini maknanya puasa kita belum menjadi. Kalau puasa yang menjadi ialah puasa yang betul-betul menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Macam jugalah orang pergi haji, pergi umrah semua. Orang pergi haji sepatutnya dia dah bersih semua kekotoran, sehingga Nabi mengatakan kalau seseorang tu man hajja walam yarfus walam yasuk raja'a ka yaumin waladathu ummu atau kama qala, makna siapa yang melakukan ibadah haji kemudian dia tidak merosakkan haji tersebut dan tidak membuat kerja-kerja fasik, dia
akan kembali seperti seolah-olah baru lahir daripada perut ibunya. Maknanya bersih, tiada dosa, tiada kesalahan. Macam kita baru lahir, mana ada dosa? Jadi tak ada dosa, tak ada kesalahan. Jadi maknanya kita bersih. Jadi bila kita dah bersih, sepatutnya kita patut menjadi orang lebih baik. Sebab bila orang bersih ni, dia akan nampak yang halal, yang haram. Dia akan nampak yang hak dan yang batil. Tapi kalau dah pergi haji, yang hak dan yang batil pun masih belum kenal lagi. Yang halal dan yang haram pun masih lagi dia bedal semuanya. Halal bedal, haram bedal. Jadi maknanya tu, kalau kita kaji betul-betul, dia punya haji itu tak mabrur. Ataupun kalau kita kaji betul-betul, orang kalau katakanlah pergi umrah sekalipun, umrahnya pun tak sempurna, sehingga dia menjadi orang-orang yang tak berubah. Sama juga, saya dengar satu kawan cakap bila kereta dia tu digesel oleh seorang pemuda. Dia gesel bukan dia, dah tempat tu sempit, kat causeway tu kan sempit, dia nak masuk juga, masuk gesel kereta kawan saya ni. Dia keluar je, dia kata, saya ni baru balik dari umrah dah, awak langgar kereta saya. Dia gesel, dia kata orang langgar. Dia besarkan diri dia kerana dia baru balik dari umrah, sikit-sikit baru balik dari umrah. Umrah tu kan ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah tu adalah galakkan Allah, kewajipan kita. Kalau kita belum pernah pergi umrah, itu satu kewajipan, kewajipan untuk kita melaksanakannya. Sepatutnya kalau balik umrah tu macam balik haji juga. Dia boleh membina dan membentuk peribadi kita, akhlak kita. Tapi kalau makin jadi ngada-ngada, sekurang-kurang seolah-olahnya dah buat umrah tu besarlah, boleh langgar orang ambil kereta, boleh itu, boleh ini, langgar orang ambil kereta, turun orang pula. Awak dah langgar kereta saya, dia kata, awak mesti kita nak apa nak. Orang ni kata, siapa langgar siapa? Sikit-sikit umrah, sikit-sikit umrah. Lepas tu keluar ambil gambar, keluar ambil gambar kereta tak apa. Oh, kawan saya punya isteri tu keluar dekat sebelah, dia ambil gambar dekat-dekat tu. Jadi orang saya kata, awak baru balik umrah, haram awak buat macam ni. Jadi ini salah faham. Salah memahami makna ibadah umrah. Jadi sama jugalah kalau kita buat ibadah puasa ni, kalau umpamanya kurang tepat, tak betul, barangkali sebagaimana yang saya katakan pada minggu lalu, kita hanya nanti dapat lapar dan dahaga. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Ramai lagi orang-orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga. Yang kita harapkan ialah puasa kita tu menjadi pemansuh, kafarah, penghapus segala dosa-dosa kita yang lalu. Itulah harapan yang kita harapkan dalam berpuasa ni, supaya dengan demikian bila kita berpuasa, keinginan kita tu dapat ditundukkan, dilemahkan, supaya kita dapat nafsu tu dapat dengar cakap kita, bukan kita dengar cakap dia, dan supaya kita menjadi orang yang lebih berbudi pekerti, lebih baik daripada dulu. Budi bahasa kita pun bertambah baik, perangai kita pun bertambah elok. Kalau dulu barangkali kita cepat melenting, cepat marah, sekarang kita kurang sikit, kerana dalam Islam puasa ni mengajar kita sabar. Jadi maknanya kalau orang tu betul-betul dia berpuasa dan puasanya betul-betul menepati sebagaimana yang dikendaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah puasa itu akan membentuk diri orang ini menjadi orang yang bertakwa, kerana Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi untuk itulah sebagaimana kita bincangkan minggu lalu, siang kita berpuasa, malam kita sama-samalah sembahyang tarawih, atau tak sempat nak pergi masjid, bawa kolong ke, tak bawa kolong pun dekat rumah buatlah sendiri. Kalau tak mampu nak buat 20 sendiri kan payah sikit kan, nak buat 8. Kalau dapat buat 20 lagi bagus. Jadi bila kita ada masa lapang, pagi-pagi barangkali sebelum kita bekerja, keluar kerja, dalam masa setengah jam ke ataupun 1 jam kalau kita mampu, bacalah Al-Quran. Ini semua amalan-amalan yang menyokong puasa kita, yang menguatkan kita punya Ramadan, yang menguatkan kita punya imsak atau puasa.
Tapi kalau kita puasa saja, tak makan, tak minum saja, tak ada yang menyokong, dia longgar. Dia longgar. Jadi longgar, itulah yang Nabi kata nanti dia dapat lapar dan dahaga saja. Sebab mana puasa tu imsak, mana imsak tu menahan diri. Jadi bila kata menahan diri, bukan menahan diri daripada makan minum saja. Mulut kena tahan daripada berkata yang tak baik, mata kena tahan daripada melihat sesuatu yang tak elok, telinga pun kena tahan dari mendengar umpatan fitnah orang, kaki dan tangan pun kena tahan, jangan pergi ke tempat-tempat yang tak senonoh ataupun pukul orang, tumbuk orang ataupun bunuh orang. Itulah yang dikatakan puasa. Jadi semua anggota kita berpuasa, kemudian kita kuatkan lagi dengan sembahyang tarawih. Kita kuatkan lagi kalau dengan sembahyang qiyamul lail, kalau sekali-sekali kita bangun, kita kuatkan lagi dengan bacaan Al-Quran. Itulah barulah kita katakan puasa kita tu mantap. Dan percayalah, besok pagi kalau kita bangun, hari-hari kita buat macam ni, selalu kita berada dalam keadaan gembira, senang dan rasa seronok puasa. Kalau bapak-bapak belum rasa seronok lagi, macam biasa je, itu makna kena something wrong lah tu. Kena usahakan memperkuatkan dalam bulan puasa ni ibadah-ibadah yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dah rasa seronok sekarang pagi-pagi kita rasa segar pergi kerja, setiap hari lepas habis puasa je kita rasa seronok. Kerana seronok kenapa? Bukan kerana kita hanya seronok dapat berpuasa, tapi seronok kita dapat melaksanakan juga amal-amal yang sunnah yang digalakkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keagungan bulan puasa ni ada banyak. Pertama sekali ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, setiap amal-amal sunnah yang kita lakukan tu kita akan dapat pahala amal fardu. Kita nak kejar sepanjang Ramadan ini, mudah-mudahan kita mendapat banyak kebaikan daripada bulan Ramadan. Dan seterusnya, keagungan bulan puasa ni ialah wahwa, kata Nabi, syahrus sabri, bulan yang mengajar kita supaya sabar. Sifat sabar ni adalah satu sifat yang penting. Dalam bulan Ramadan kita tidak orang kata dihalang, dicegah daripada makan dan minum pada siang hari, walaupun makanan yang depan kita tu halal. Kita beli daripada duit yang halal, minuman kita beli yang halal. Dan salah satu lagi juga kita dicegah daripada mencampuri isteri kita atau suami kita. Kalau kita ni suami ke isteri kita, walaupun kita dah nikah dengan dia, halal kita boleh campuri pada bila-bila masa. Tapi telah diingatkan oleh Allah bahawa siang hari tidak boleh kita mencampuri isteri kita dalam Ramadan. Kalau kita nak mencampuri juga selepas buka nantilah. Malam tu dibolehkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu menyentuh isteri kamu pada malam Ramadan. Jadi maknanya daripada siang sampai bawa ke malam tu kita kena sabar. Dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya sabar, jangan makan, sabar jangan minum, dan sabar juga jangan mencampuri isteri kita yang halal di rumah. Jadi bila kita dah dilatih menjadi orang yang sabar, dan sabar ni adalah suatu perkara yang paling penting dalam hidup. Kita bercampur dengan kawan-kawan ni, kalau kita tak sabar, kita jadi orang yang pemanas, sikit-sikit melenting dan sebagainya, orang pun tak nak kawan dengan kita. Betul kan? Kalau kita kat rumah tak sabar pun, sikit-sikit marah dengan orang-orang rumah kita, dia pun lama-lama tak berkenan dengan kita. Bagilah dia makanan yang sedap-sedap sekalipun, ataupun cukupkanlah pemberian kepada dia. Cukupkan pemberian, cukupkan apa orang katanya mas beliannya, dan sediakan rumah yang cantik-cantik, yang indah dia punya decorationnya dan sebagainya. Tapi kalau kita tak sabar, sekejap-sekejap kita marah. Lebih-lebih lagi kalau kita menganggap diri kita ni bos kat rumah, dia tu macam orang tukang gaji kita. Jadi ego kita ni kadang-kadang sebagai orang lelaki tu melebihi ego orang perempuan. Jadi ego ni nak kena turunkan sikit dia punya darjatnya. Jangan terlalu ego sangat. Jadi itu memerlukan sabarlah. Jadi kalau dah lepas rumah tangga, dah lepas berpuasa ni masih belum lagi sabar, bermakna kita punya puasa ni belum membentuk diri kita.
Jadi kena berusaha. Lebih-lebih lagi kalau selepas kita selepas berlalu bulan Ramadan ni umpamanya, mungkin baru-baru ni kita dapat rasa kalau kita jadi orang yang sabar, orang yang pengasih, penyayang dan sebagainya. Tapi sifat sabar dan ini lama-lama akan hilang kalau kita tak asuh dia. Sebab lepas puasa nanti kita dah mula makan, dah mula minum, dah mula ada jemputan. Bila jemputan ya nasi biryaninya lah, biryani dam, biryani gam, biryani biasa, ya, Bukhari dan sebagainya, semua tu orang kata tu meningkatkan keinginan kita, nafsu kita. Dalam bulan Ramadan ni keinginan kita tu direndahkan sehingga kita tak akan jadi orang yang cepat marah kerana kita tak berapa kuat. Yang kedua, kita ingat kita ni sedang membersihkan rohani kita. Tapi bila dah habis puasa, kita dah tak ingat bahawa rohani kita sepatutnya berterusan dibersihkan secara berterusan. Nafsu kita pun sepatutnya terus ditundukkan, tapi kita lupa. Jadi dalam keadaan seperti inilah kalau kita mau maintain, mau kita jaga dan teruskan keadaan kita ni, tak ada jalan lain kecuali kita selalulah dengan nasihat agama. Kalau bapak-bapak senang tiap hari jaga sini, tiap hari saya tahu ada kuliah zuhur, walaupun 10 minit pun ataupun 15 minit bergantung pada waktu zuhur. Tapi kalau konsisten, kita dapat nasihat daripada para asatidzah yang membimbing kuliah zuhur di masjid ini. Tentulah nasihat-nasihat itu nasihat yang berguna kerana asatidzah yang memimpin dan mengajar tuan-tuan dan bapak sekalian mengajar hukum-hukum Allah SWT, menerangkan peraturan-peraturan Allah, mengingatkan akan kebesaran Allah dan mengingatkan juga akan siksaan Allah SWT kalau kita melanggar selalu perintah-perintah Allah SWT. Jadi dengan demikian kita boleh dapat maintain, dapat orang kata tu menjaga apa yang telah kita usahakan selama sebulan ni. Dan sampai tahun depan kita jumpa lagi Ramadan, kita masih maintain. Jadi bertambah bersih, bertambah baik dan bertambah baik. Dan siapakah manusia yang ada di dunia ini, sesama orang-orang yang beriman, yang tidak mau menjadi orang yang baik. Semua orang mau menjadi orang yang baik. Orang yang menjadi orang yang tak baik, cepat terpengaruh, cepat itu dan sebagainya adalah orang-orang yang jauhkan diri daripada daripada mengingati atau mencari nasihat-nasihat agama. Walaupun kita baru-baru dikejutkan 2-3 hari lepas dengan seorang polis melakukan pembunuhan pada 2 orang yang bangsa asing, itu tentulah kita rasa malu satu, sedih satu. Kalau umpama yang lakukan tu orang yang bukan Islam tu lain cerita, ini orang Islam sendiri, dan baru balik dari umrah pula tu. Jadi bukan sembarang-sembarang tu, baru balik pula tu. Wallahu alam apa tujuan dia pergi umrah, bagaimana pahaman dia tentang umrah tu, sebab saya katakan tadi, kita pun tak tahu. Sebab Nabi pun pernah mengatakan pada satu masa nanti, di masa akan datang, dia kata akan ada orang-orang yang pergi haji dan umrah bukan tujuan untuk pergi haji umrah, tapi untuk tanazzuh, mana berpeleseran, makan angin. Itu senangnya jauh gitulah. Jadi kalau umpama itulah memang pahaman orang-orang yang pergi haji dan pergi umrah, balik tak dapat apa-apa. Dia dapat cuma rasa bangga kerana dapat jejak di bumi Mekkatul Mukarramah. Dia merasa bangga kerana dapat bertawaf betul-betul sebelah Kaabah. Dia dapat rasa bangga lebih-lebih lagi sekarang ni dah boleh bawa kamera kat dalam, dapat bergambar di depan Kaabah. Hanya bangga kerana fizikal saja. Kita dapat berada di Mekah, dapat bergambar di Kaabah. Dan kita dapat sembahyang di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi itu yang didapat. Ini termasuklah kalau kita pergi Turki, kita pergi New Zealand, kita pergi mana, Europe,